Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan yang dah masuk cuba komen. Suara okey tak okey? Bismillahirrahmanirrahim. Baik sikit. Separuh. Assalamualaikum Mas Kanadi from German. Kaifa haluk? आप कैसे हो? How are you? Kamu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abdul Hakim. Wih, sejuk malam ni. Tak tahu kenapa. Macam mana kehidupan di Jerman, Askanadi? Bagaimana keadaan COVID di sana? Masih banyak ataupun sudah menurun? Cuba bagi Kaku Zari report sikit. Kawan-kawan yang dah masuk, cuba tag kawan-kawan kita. Share live ini kepada sebanyak mungkin kawan kita di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamun ala ibadilladhina istafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Malam ini kita masuk kepada ayat am hasibta an ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangkakan bahawa sesungguhnya ashabul kahfi dan ashabul raqim itu merupakan daripada tanda-tanda kami, daripada satu keajaiban. Jadi pada malam ini cerita tentang tanbihat, yakni penekanan terhadap kisah Ashabul Kahfi. Apakah rabat, apakah connection di antara ayat ini dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini, wa inna laja'iluna ma'alal ard zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi kalaulah ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perhiasan dunia ini, Allah Taala nak menekankan kepada kita bahawa segala perhiasan di atas dunia ini merupakan satu imtihan, merupakan satu ujian bagi kita. Oleh demikian janganlah kita terperangkap dalam tipu daya dunia. Manakala pada malam ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentazkirah ataupun menyebutkan tentang para wali-wali Allah yang mana mereka walaupun mereka golongan yang muda, golongan yang asyik terhadap dunia dan sebagainya, mereka tidak terpaut dengan hiasan-hiasan dunia. Malah mereka sentiasa mutawajjuh, malah mereka sentiasa fokus terhadap Rabbus samawati wal ard, yakni Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Dan bagi menghasilkan perkara itu, yakni bagi menghasilkan cinta dan muhabbat Rabbus samawati wal ard, mereka sanggup berkorban apa saja. Maka dalam ayat mazkurah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa kisah Ashabul Kahfi dan kisah Ashabul Raqim ini
merupakan satu keajaiban daripada kudrah kami. Salah satu daripada perkara yang ajib di antara keajaiban kudrah ataupun kekuasaan kami. Jadi kisah Ashabul Kahfi ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang ianya salah satu daripada keajaiban daripada banyak lagi perkara-perkara ajaib yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan banyak lagi daripada keajaiban kudrah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana patut kita takjub dan heran daripada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Seperti mana penciptaan Allah Ta'ala terhadap langit dan bumi, bulan dan bintang, matahari, penciptaan Allah Ta'ala terhadap bukit, pohon-pohon kayu, tanam-tanaman, haiwanat, dan segala lautan, dan segala lembah-lembah, lombong-lombong dan sebagainya. Bahawa peristiwa-peristiwa penciptaan tersebut kalau diperhati adalah lebih takjub, lebih hairan daripada kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Namun walaupun kami menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi kepada kamu yang mana secara tafsil dan detailnya seperti di bawah. Okey, dalam Quranul Majid perkataan hisab, hisabun digunakan dengan 7 cara. 7 tariqah, 7 cara diistimal, yakni digunakan perkataan hisab di dalam Al-Quran. Pertama, hisab yang membawa makna kasrah. Hisab yang membawa makna banyak. Seperti mana dalam surah An-Naba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaan itulah satu balasan, itulah satu ganjaran daripada Tuhanmu, 'ata'an hisaba, sebagai satu pemberian, sebagai satu kurniaan hisaba, kurniaan yang hisaba, kurniaan yang banyak. Hisab di sini membawa makna kasrah, banyak. Satu kurniaan yang banyak. Nombor dua, hisab yang membawa makna ajar wa thawab. Hisab yang membawa makna pahala. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Syu'ara, in hisabuhum illa ala rabbi. Tidaklah hisab mereka kecuali tanggungjawab Tuhanku. In hisabuhum di sini membawa makna tidaklah ganjaran mereka, tidaklah pahala mereka, melainkan tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada mereka. Nombor 3, hisab yang membawa makna uqubah dan azab, akibat dan azab. Contoh dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada hisab, yakni mereka tidak berharap kepada azab. Mereka tidak menginginkan untuk dikenakan azab. Hisab di sini membawa mana? Azab ataupun akibat. Nombor 4, hisab membawa makna nigahban. Nigahban membawa maknanya hisab membawa makna penjaga, pemantau. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemantau di atas setiap sesuatu. Jadi ayat ini hasiba membawa makna raqibah, ataupun yang memantau, zat yang memantau. Nombor 5, hisab membawa makna ini bawa nombor 5 ini membawa makna hisab, membawa makna hisab lah. Hisab makna hari penghisaban. Bahawa mereka akan dihadapkan hisab, kira-kira mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nombor 5 ini hisab membawa makna perkiraan. Kita pun kata hisab ini ilmu kira-kira kan, ilmu hisab. Dulu sebelum matematik kita sebut ilmu hisab. Jadi nombor 5 ini dalam surah Ibrahim Allah Ta'ala sebut hisab itu membawa makna kira-kira. Yakni yauma yaqumul hisab, hari yang mana mereka berdiri untuk membuat perkiraan, untuk dihisab, untuk dikira, untuk dicek oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Allahu Akbar. Dunia, harta atas dunia ni tuan-tuan. Al-malu halalun hisab wa haramun iqab. Harta dunia Allah Ta'ala kurniakan pada kita ni, yang halal akan kena hisab, yang haram iqabun akan kena azab. Jadi yang ditakutnya bukan harta haram. Harta haram itu memanglah bukanlah orang mukmin, bukanlah kedudukan sya'an orang mukmin untuk memakan harta haram. Tapi yang halal itu sendiri pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Aisyah, celakalah kalaulah harta seseorang itu mula dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ni kita atas dunia, kalau di company sedang berhad dan sebagainya, hujung tahun, sebelum editor nak mari nak edit kita punya account, semua dah takut-takut dah. Sebelum external editor datang, buat dulu edit dalaman dulu, interior edit dulu buat. Bagi tally semua dengan bank statement, tally dengan dokumen, common receipt dan sebagainya. Itu atas dunia. Bagaimana kalau atas di hari akhirat nanti Allah Ta'ala hisab setiap harta kita. Malah air sejuk yang kita minum ini juga tuan-tuan, kan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta izin minum air sejuk. Bismillah. Khair. Jadi hisab nombor 5. Nombor 6, hisab membawa makna adat, bilangan. Hisab membawa makna bilangan. Contoh dalam surah Yunus, lita'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Hisab ini mana? Mengetahui bilangan-bilangan. Nombor 7, hisab membawa makna ihsan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ghafir, yurzaquna fiha bighairi hisab, akan diberi rezeki padanya bighairi hisab, tanpa hisab. Hisab di sini makna tanpa belas kasihan, tanpa ihsan. Makna tanpa perkiraan Allah Ta'ala bagi rezeki. Kemudian kita pergi kepada lafaz ashab. Kan ayat kita, am hasibta an ashabul kahfi, adakah kamu menyangka bahawa ashabul kahfi. Jadi sebelum kita nak pergi pada ashabul kahfi, kita ambil satu-satu lafaz. Kita pergi pada ashab dulu sebelum kita masuk apa itu kahfi. Jadi ashab itu di dalam Al-Quran, ashab itu merupakan plural kepada sahibun, jamak kepada sahibun. Sahibun tu membawa makna teman, sahabat. Sahabat pun daripada kata sahib juga lah, sahiba yashabu. Dalam Quran Majid digunakan 5 cara perkataan ashab itu sendiri. Pertamanya untuk menunjukkan jins, untuk menunjukkan jenis. Contohnya dalam surah At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah teman kamu itu bimajnun, orang yang gila. Nombor 2, ashab membawa makna sohbah, mendamping diri. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala berfirman, iz yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika mana dia berkata kepada temannya, la tahzan. La tahzan, jangan sangka buruk tuan-tuan. Dalam live ini kita pegang tangan kanan, dia nampak tangan kiri. Teguran itu satu teguran yang bagus, tapi kena belajar juga tengok ilmu akhir zaman ini. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika mana dia berkata kepada temannya, la tahzan, jangan kamu sedih. Jadi ketika mana berkata kepada temannya, di sini membawa makna apa? Kepada teman perjuangan. Teman yakni teman sati. Sati mana? Sahabat. Nombor 3, ashab membawa makna penduduk. Inna ashabal jannatil yawma fi syawlin fakihun. Sesungguhnya ashabul jannah. Ashabul jannah ni ashab membawa makna penduduk. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu fi syawlin fakihun, sedang sibuk di dalam memakan buah-buahan. Sedang sibuk berkata-kata. Nombor 4, ashab. Ashab membawa makna teman sealiran. Teman sealiran. Allah Ta'ala berfirman, am hasibta an ashabal kahfi warraqim. Am hasibta an ashabal kahfi warraqim. Ayat inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, tidakkah kamu menyangka sesungguhnya ashabal kahfi. Ashabal kahfi ini yakni teman sealiran, teman sepemikiran.
Nombor 5, ashab membawa makna memantau satu-satu pekerjaan. Contohnya dalam surah Al-Mudaththir Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ, sesungguhnya kami menjadikan ashaban nar, ahlu neraka itu, maknanya penjaga neraka itu, illa malaikatan, melainkan malaikat. Malaikat ya, yang ditugaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjaga neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Ashabul Kahfi, kita dah habis cerita tentang ashab. Sekarang kita masuk pada lafaz Al-Kahfi. Tu dia. Apa yang disebut, apa yang dimaksudkan dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi. Hazrat Lais rahmatullah alaihi berkata, Al-Kahfu kal-ghari fil jabali illa annahu wasi'un fa iza saghara fa huwa gharun. Tafsirul Baydawi. Tafsir Basair. Hazrat Lais rahmatullah alaihi berkata, Al-Kahfu kal-ghar. Kahfu itu seperti gua. Bila mana gua itu berada di atas bukit, tempat yang tinggi. Illa annahu wasi'un. Tinggal lagi, kalaulah gua itu wasi', tanah yang luas, maka barulah dia sebut kahfi. Kahfi ni seperti gua juga. Bila mana dia duduk di tempat tinggi, tapi dia luas sikit pada gua, dipanggil kahfi. Faiza saghara, ketika bila mana tempat tadi tidak luas, kecil sahaja, sempit sahaja, fahuwa gharun, maka barulah disebut gua. Jadi kahfi ni dengan erti kata lain bermakna gua jugalah. Cuma gua dia sempit sikit, kahfi ni dia tempat yang agak luas sikit. Itu masuk al-kahfi. Saya baca ke Urdu. Kahfi कहते हैं बड़े गौर को. Kahfi dikatakan pada gua yang besar. कई ऐसे जगह होते हैं जिनकी इर्द-गिर्द 4 दीवारी है. Banyak tempat yang mana di sekitarnya ada 4 dinding ataupun duduk di tempat yang tinggi. Mana satu kawasan yang mana tertutup, terbatas dengan 4 dinding. 4 dinding. Dan kawasannya yang agak luas, akan tapi dia terputus daripada hubungan dengan dunia luar. Itu dikatakan pada Al-Kahfi. Terputus hubungan dengan dunia luar. Tujuh badi jaga hati isku kahf kehenge. Lalu tempat yang luas itu dikatakan kepada kahfi. Dan tempat yang sempit itu dikatakan kepada gua. Tinggal lagi kita tengok kalau tempat itu duduk di tempat tinggi, kemudian tempat yang sempit, maka disebut sebagai gua. Kalau tempat itu luas, maka itu disebut sebagai kahfi. Jadi gua kita mengetahui dia adalah tempat yang kecil, tempat yang sempit. Dan tempat yang tersembunyi. Jadi kita kena faham macam ni bahawa gua yang besar itulah yang dipanggil kahfi. Boleh faham tuan-tuan apa maksud kahfi? Yang kata lain, kahfi itu gua yang luas, gua yang besar. Baik. Jadi am hasibta an ashabal kahfi war raqim. Ashab kita dah tahu maknanya teman, banyak 5 jenis penggunaan ashab dalam Al-Quran. Kahfi pun kita dah tahu, yakni gua yang besar. Sekarang ayat dia ashabul kahfi war raqim. Ashabul kahfi, teman gua, dan raqim. Apa maksud raqim pula? Okey, sekarang kita pergi tahqiq lafaz raqim. Lafaz raqim, raqim daripada lafaz raqmun. Raqmun. Dalam Al-Quran lafaz raqmun maknanya menulis, penulisan, raqmun. Dalam Al-Quran raqmun itu maknanya penulisan ataupun menulis. Dalam bahasa Urdu juga digunakan lafaz rakam. Rakam itu maknanya nombor. Bahasa Urdu kalau rakam, nombor. Digunakan pada perkataan nombor. Sebab itulah dalam bahasa Arab, kalam dalam bahasa Arab disebut mirqamun. Daripada apa? Daripada rakmun lah. Mirqamun itu maknanya alat menulis. Pensel ataupun pen dan sebagainya. Jadi mirqamun itu disebut sebagai alat menulis. Jadi raqimun, ashabul kahfi wa raqim. Raqim ni asalnya dia adalah satu pinggan. Tak kisahlah pinggan kaca ke pinggan plastik ke, yang mana kaum pada waktu itu mereka menulis hal keadaan ashabul kahfi. Kemudian mereka menggantungkan di pintu gua. Bila kecoh viral tentang kisah ashabul kahfi, jadi penduduk kaum pada waktu itu mereka telah tulis hal ehwal ashabul kahfi, namanya apa, Yamliha, adanya nama
Baranus. Ada 9 orang nama tu dia tulis. Kemudian hal ehwal umur berapa, yang tu pendek, yang tu gemuk, yang tu. Semua hal ehwal mereka tulis dalam bentuk pinggan. Pinggan kaca, banyak-banyak. Mereka gantung di pintu gua kahfi. Itu maksud Raqim asalnya. Seperti mana hari ini, kalau di Pakistan ataupun di tempat yang lain, manusia ada juga orang ramai mereka menggantungkan pinggan. Kalau rumah kita tak gantung, kita tulis ayat kursi kan di pinggan kan. Tulis ayat kursi, Al-Fatihah dan sebagainya, kita buat sebagai perhiasan. Kalau di tempat Pakistan dan sebagainya, mereka gantung di luar rumah dan sebagainya, ayat kursi dan sebagainya. Jadi pinggan itulah disebut sebagai Raqim. Seperti mana hari ini kan orang tulis ayat-ayat Quran di apa itu, di batu-batu yang cantik dan sebagainya. Jadi pinggan inilah, sama ada pinggan itu dibuat daripada batu, daripada kaca atau sebagainya, pinggan itulah disebut sebagai Raqimun. Maka pemuda-pemuda itu disebabkan gua itu disebut sebagai Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang lari masuk gua itu, disebabkan gua yang luas itu, mereka disebut sebagai Ashabul Kahfi, teman segua. Dan pinggan-pinggan yang tertulis hal ehwal keadaan mereka digantung di pintu gua itu, disebabkan itu mereka juga disebut Ashabul Raqim. Jadi pemuda-pemuda itu ada dua nama. Satu Ashabul Kahfi, yang kedua Ashabul Raqim. Jelas ya tuan-tuan? Am hasibta an ashabal kahfi war raqim. Tidakkah kamu menyangka am hasibta, adakah kamu menyangka Ashabul Kahfi dan Ashabul Raqim kanu min ayatina ajaba. Kemudian tajuknya adalah Ar-Raqim. Apa yang dimaksudkan dengan Ar-Raqim? Maka berkenaan dengan itu ada banyak aqwal, ada banyak pendapat. Pertama, Ar-Raqim itu dikatakan kepada kampung Ashabul Kahfi. Pertama, Ar-Raqim itu dikatakan kepada kampung Ashabul Kahfi. Yang kedua, Ar-Raqim itu dikatakan nama kepada bukit Ashabul Kahfi. Yang ketiga, Ar-Raqim itu adalah nama kepada anjing Ashabul Kahfi. Yang keempat, Ar-Raqim itu adalah nama kepada lembah wadi Ashabul Kahfi. Nombor 5, Ar-Raqim itu nama kepada papan tanda cermin yang mana terkandung nama Ashabul Kahfi, nasab keturunan, agama mereka dan kampung yang mana mereka lari daripada situ, semuanya ditulis dalam papan tanda cermin. Macam plate atau pinggan tadilah. Dan nombor 6, dakwat yang digunakan untuk menulis papan tanda itulah dikatakan kepada Ar-Raqim. Kemudian apa kata Imam Ibn Jarir Tabari dan Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih? Apakah poin yang dikeluarkan oleh kedua ulama ini? Maka Imam Ibn Jarir Tabari rahmatullah alaih dan Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih, mereka berdua telah mentarjihkan perkara ini. Mereka berdua lebih berat pendapat mereka tentang perkara ini, mengatakan bahawa Ar-Raqim ini, ye kisi ऐसी चीज का नाम है, dia adalah nama kepada sesuatu yang mana pada sesuatu itu ditulis segala maklumat seseorang tadi. Macam tadilah pinggan tadi, dalam pinggan yang besar tadi ditulis segala nama dia, nasab dia, keturunan dia, anak bini semua. Maka itulah disebut pada Ar-Raqim. Itulah pendapat yang ditarjihkan oleh siapa? Imam Ibn Jarir Tabari dan Imam Ibn Kathir. Jadi setiap perkara yang ditulis padanya segala maklumat, tak kiralah dianya berbentuk papan tanda, ianya berbentuk pinggan dan sebagainya. Maulana Muhammad Hafizur Rahman Suyuharwi, mengikut tahqiq beliau dalam Qisasul Al-Quran, Maulana memilih pendapat ini bahawa Ar-Raqim itu adalah nama kepada bandar. Raqim itu adalah nama kepada bandar. Bandar mana? Bandar Ashabul Kahfi. Apa pendirian Imam Mutakallimul Islam Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaih? Imam Abu Mansur Maturidi rahmatullah alaih berpendirian
mengatakan Ar-Raqim, menurut tahqiq dan research yang dibuat oleh Abu Mansur Maturidi, beliau berkata Ar-Raqim, beliau berkata tak perlu kita nak selidik, nak research tentang apa itu makna Ar-Raqim. Ini disebabkan Nabi SAW, tugas dan jawatan baginda Nabi SAW adalah untuk menerangkan makna Al-Quran. Makna sudah. Tak perlu pergi kepada pergi secara makna yang mendalam. Jadi disebabkan Nabi SAW sendiri tidak ada dalam mana-mana hadis yang mentakyinkan, yang mengkhaskan apa maksud Raqim itu. Tidak ditakyinkan secara khusus, tidak dikhaskan manakah gua, di manakah gua tersebut dan sebagainya. Maka para akabir sahabah wa tabi'in, mereka pun mengguna uslub Al-Quran yang sama. Mereka mengatakan abhimu bima abhamahullah. Jadi para sahabah wa tabi'in, apa yang ditinggalkan secara mubham dalam Al-Quran, mubham ni maknanya yang ditinggalkan secara samar-samar. Macam kisah Nabi Adam lah kan. Disebut dalam Al-Quran Nabi Adam makan satu buah dalam syurga. Buah apa? Tak disebut pun pokok khuldi ke pokok ganda. Jadi setengah ulama kata makan biji gandum, ada ulama kata makan buah khuldi dan sebagainya. Tapi Al-Quran tak sebut. Jadi uslub tafsir para sahabah wa tabi'in, mereka kata abhimu ma abhamahullah. Kamu tinggalkan samar-samar apa yang disamar-samarkan Allah. Apa yang ditinggalkan Allah Ta'ala secara mubham, tak perlu kamu duk bergaduh, duk balah nak menetapkan apakah makna yang sebenarnya. Demikian juga Ar-Raqim ini ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara mubham, maka kita tinggalkan ianya secara mubham. Tak perlu kita nak bergaduh, berbalah, nak menetapkan apakah makna sebenarnya Ar-Raqim. Itu pendapat Imam Abu Mansur At-Turidi. Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaihi berpendapat. Imam Ibn Katsir rahmatullahi alaihi berkata, qad akhbarana Allah Ta'ala bizalika wa arada minna fahmahu wa tadabburahu wa lam yukhbirna bimakani hadzal kahfi fi ayyil baladi minal ard iz la faidata lana fih wa la qasda syar'iyyin. Tafsir Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir kata, qad akhbarna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita dengan berkenaan dengan Ashabul Kahfi wa Raqim. Allah cerita kepada kita setakat itu saja. Wa arada minna fahmahu, dan Allah Ta'ala menghendaki daripada kita supaya kita faham, wa tadabburahu, dan kita tadabbur, fikir betul-betul tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada Ashabul Kahfi wa Raqim. Walam yukhbirna bimakani hadzal kahfi, dan tidak dikhabarkan kepada kita tempat yang khusus mana ni Ashabul Kahfi ni duduk di mana, Mesir ke Syria ke, di Baghdad ke Iraq ke, mana tak dibagi tahu. Fi ayyil balad minal ard, di bandar mana di atas muka bumi ini tak dibagi tahu pada kita manakah gua kahfi tadi. Izla faidata lana, oleh demikian tidak ada faedah bagi kita padanya, wala qasda syar'iyyan, dan ianya tidak menjadi maksud di dalam syariat itu sendiri. Syariat tak suruh pun kita pergi cari mana Ashabul Kahfi, tempat mana, negeri mana. Kalau jumpa alhamdulillah lah. Boleh kita ambil tabarruk, kita tengok pengajaran di sana. Tapi tak perlu kita, tidak ada faedah bagi kita, dan ianya tidak menjadi tuntutan syariat pun. Ajaib wa kudrah. Kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menganggap bahawa kisah Ashabul Kahfi wa Raqim itu kanu min ayatina ajaba, ianya merupakan keajaiban daripada tanda-tanda kami. Jadi ayat seterusnya kanu min ayatina ajaba. Jadi orang-orang Yahudi mereka begitu takjub dan heran sekali berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat ini untuk menolak pendapat mereka, untuk mentardid, mereject keheranan mereka bahawa kisah Ashabul Kahfi ini tak layak pun untuk kamu takjub, tak layak pun untuk kamu merasakan ianya satu benda yang keajaiban dunia. Kenapa banyak lagi kisah-kisah yang ajib, lebih ajib daripada kisah Ashabul Kahfi.
yang telah berlalu daripada memperlihatkan tentang kekuasaan dan keupayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi kepada di dalam Quranul Majid, penggunaan lafaz ayah. Ayatun. Kadang-kadang dia datang dengan ayatun, kadang-kadang dia datang dengan ayatun. Dalam Al-Quran kadang-kadang digunakan lafaz ayatun, ayah, dan kadang-kadang digunakan lafaz ayatun. Jadi kedua-dua penggunaan ayat ini di dalam Al-Quran adalah untuk menunjukkan tanda fasahah dan balaghah Al-Quran itu sendiri. Dan dari segi kedudukan dan keadaan, kadang-kadang didatangkan lafaz ayah, digunakan lafaz ayah, dan kadang-kadang digunakan lafaz ayatun. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. Sungguhnya kami menjadikan anak Maryam dan ibunya itu sebagai ayah, sebagai tanda. Ayah ni kita terjemah biasa tanda lah, ayatun. Tapi tanda tadi kadang-kadang dia boleh jadi mukjizah. Tanda itu mukjizah. Kadang-kadang tanda itu boleh jadi ayat Al-Quran itu sendiri. Kadang-kadang boleh jadi kitab-kitab samawi yang lain. Kita akan ulas lepas ini. Waja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayah. Kami telah menjadikan anak Maryam dan ibunya sebagai tanda. Jadi sepatutnya dalam kaedah bahasa Arab ini, dua orang di sini kan, ibna Maryam dan ummuhu. Anak Maryam dan ibunya sepatutnya ayatain. Tapi Allah Ta'ala tak datangkan lafaz ayatain dengan lafaz tasniah, tak. Malah kedua-duanya itu dianggap sebagai satu tanda saja. Maka disebabkan itulah digunakan lafaz ayah. Maknanya Ibnu Maryam dan ibunya itu boleh menjadi tanda di antara satu sama lain. Tanda di antara satu sama lain. Maka disebabkan itu dibawa lafaz ayah, tidak dibawa lafaz ayatain, dua tanda. Dan di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآيَةِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآيَاتِ. Datang dengan lafaz plural. Tidaklah kami turunkan dengan tanda-tanda kecuali untuk menakutkan. Maka di sini digunakan lafaz plural, ayat, lafaz plural, lafaz jamak. Berkenaan dengan ayat ini, para sesetengah mufassirin berkata, di sini lafaz ayat dibawa dengan lafaz plural, yang dimaksudkan dengan ayat, tanda di sini adalah bila mana Allah Ta'ala menurunkan, pada zaman Fir'aun, Allah Ta'ala menurunkan satunya belalang, Allah Ta'ala turunkan kutu-kutu, Allah Ta'ala turunkan katak sebagai tanda-tanda kebesaran, kehebatan Allah untuk menakutkan kaum-kaum pada waktu itu. Jadi illa takhwifa, tidaklah Allah Ta'ala turunkan daripada tanda-tanda, daripada katak, belalang dan kutu-kutu dan sebagainya itu, melainkan untuk menakutkan mereka. Jadi Allah Ta'ala hantarkan tanda-tanda tersebut. Kemudian dalam Quranul Majid, lafaz ayat ini digunakan untuk 5 ma'ani, 5 makna. 5 makna. Makna pertama, lafaz ayat itu digunakan untuk makna takwini, tanda takwini. Takwini makna tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Jadi ayat di sini, kalau kita terjemah biasa, tanda lah. Ayat. Ayat ni ayat lah. Ayat kan. Terjemah biasa tanda. Jadi maksud di sini tanda takwini. Tanda takwini. Tanda penciptaan Allah Ta'ala langit dan bumi. Nombor 2, ayat itu membawa makna tanda tanzili. Tadi tanda takwini. Yang kedua tanda tanzili. Tanda penurunan. Tanzili. Ini penurunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penurunan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti yang Allah Ta'ala berfirman, ayatun muhkamat. Ini adalah tanda-tanda yang muhkamat. Yakni turunnya ayat-ayat Al-Quran ini diturun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tanda-tanda ayat-ayat muhkamat. Nombor 3, ayatun itu membawa makna tanda, membawa makna mukjizat para anbiya. Ayat juga membawa makna mukjizat. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, falamma ja'ahum Musa, tatkala datangnya Musa kepada mereka
Dengan membawa apa? Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, yakni dengan membawa mukjizah yang kami kurniakan kepada Musa. Nombor 4, ayat itu membawa makna tanda yang azim, tanda yang hebat dan agung. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ayah, dan kami menjadikan ibnu Maryam dan ibunya sebagai ayah. Ayah ini tanda yang azim. Dan nombor 5, ayah itu membawa makna amar wa nahyi, yakni perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah Taala berfirman, kazalika yubayyinullahu ayatihi, demikianlah kami menjelaskan, demikianlah Allah Taala menjelaskan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya di sini membawa makna perintah dan larangannya. Kemudian dalam Al-Quranul Majid, lafaz ayah ini ada 12 aqsam, ada 12 jenis. Tadi digunakan mempunyai 5 makna. Sekarang ni lafaz ayah itu sendiri ada 12 jenis. Ajib ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz ayah itu mempunyai 5 maani, 5 makna berdasarkan asas ayat Al-Quran ada 5 makna, maka di sini dibahagikan kepada 12 aqsam, 12 jenis. 1. Lafaz ayah itu merangkumi bayan dan hikmat. Bayan, penjelasan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Taala berfirman, yatlu alaikum ayatina, dibacakan ke atas mereka, ke atas kamu ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat di sini merangkumi bayan dan hikmat. Nombor 2, ayat merangkumi madad dan nusrah, yakni pertolongan dan nusrah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Taala berfirman, qad kana lakum ayatun fi fi'atain, sesungguhnya bagi kamu ada tanda, yakni tanda pertolongan dan madad Allah Subhanahu wa taala fi fi'atain, bagi 2 golongan. Nombor 3, ayatun membawa makna tanda-tanda hari kiamat. Ayat-ayat kiamat, ini tanda kiamat. Allah Taala berfirman, wa in yarau ayatan, sekiranya kamu melihat tanda-tanda, ayatan di sini mana tanda-tanda kiamat, yu'ridu, sudah tentu kamu akan dilemahkan. Nombor 4, ayat itu membawa makna tanda-tanda ujian, tanda-tanda pengalaman. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lisabain, sesungguhnya bagi kaum Sabak, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka merupakan ayah, yakni tanda-tanda pengalaman mereka. Nombor 5, ayah itu tanda-tanda membawa makna, disebut ayah itu adalah nak menyebutkan tentang halakah, kehancuran dan azab. Allah Ta'ala berfirman, hazihi naqatullahi lakum ayah, ini adalah unta Allah bagi kamu merupakan ayah, tanda-tanda kehancuran kamu. Nombor 6, ayah, tanda-tanda membawa makna fadilat dan rahmat. Allah Ta'ala berfirman, fihi ayatun bayyinah, di dalamnya ada tanda-tanda fadilat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bayyinah. Nombor 7, tanda-tanda membawa makna mukjizah dan karamah. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka, tanda-tanda daripada kamu, yakni tanda-tanda mukjizah dan karamah. Nombor 8, ayah membawa makna nasihat dan ibrah, nasihat dan teladan. Contoh Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi, sesungguhnya di dalam penceritaan Yusuf dan adik-beradiknya, ayah merupakan tanda, yakni tanda ibrah, tanda teladan bagi kamu. Nombor 9, tanda-tanda membawa makna, ayah membawa makna izaz dan ikram. Izaz yakni kemuliaan dan ikram. Allah Ta'ala berfirman, walina ja'alaka ayah, dan kami menjadikan bagi kamu sebagai ayah, tanda-tanda izaz, tanda-tanda kemuliaan. Nombor 10, ayah membawa makna alamat, tanda-tanda. Ini ayah membawa makna tanda-tanda itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi ja'alli ayah, ya Rabb, jadikanlah aku itu sebagai tanda, alamat, sign. Surah Ali Imran. Nombor 11, ayah membawa makna i'ras, ketidaksukaan, menggambarkan ketidaksukaan, disebut juga ayah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tidaklah kamu datangkan daripada tanda-tanda kami, min ayati rabbihim, daripada ayat-ayat Rabb kamu, Rabb mereka, illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka mu'ridin, melainkan mereka berpaling daripadanya. Jadi ayat adalah sebagai tanda mereka berpaling. Dan nombor 13 yang terakhir, ayah itu membawa makna dalil dan hujjah. Ayah merangkumi makna dalil dan hujjah. Seperti mana dalam surah Fussilat Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq,
wa fi anfusihim sanurihim, tak lama lagi kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami di sini membawa makna kami memperlihatkan kepada mereka dalil dan hujjah fil afaq, pada langit-langit, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Daripada ayat inilah ulama mengeluarkan alam ini ada satu alam afaq, yakni alam luaran, alam langit, satu alam anfus, alam dalam diri kita, mikro dan makro. Alam kecil dipanggil alam mikro, alam besar dipanggil alam makro. Dalam bahasa tasawuf disebut alam afaq dan alam anfus. Anfus yakni alam dalam diri kita, alam afaq alam di luar diri kita, alam langit, alam malakut, alam jabarut dan sebagainya. Iz awal fityatu ilal kahfi, ketika mana berlindung pemuda-pemuda ke gua kahfi. Itu kita sambung lusa insya-Allah. Kita habiskan 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Kita sambung pada esok lusa insya-Allah, kita habiskan 10 ayat surah Kahfi. Lepas tu kita istiqarah lagi macam mana kita nak teruskan ke, kita nak pergi pada kitab lain, bergantung kepada ilham Allah Subhanahu Wa Taala dan tawajuh tuan-tuan insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Cukuplah malam ini kita belajar pertamanya siapakah itu ashab, apa yang dimaksudkan dengan ashab. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan Al-Kahfi. Kita ulang lagi, Al-Kahfi kalau gua kecil dipanggil ghar, yakni gua kalau tempat yang luas dipanggil Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi itu yang penting dia ada 4 dinding dan dia terputus daripada hubungan dunia luar. Jadi kata Syekhuna, madrasah, pesantren, pondok-pondok merupakan Al-Kahfi pada zaman ini. Ikut para jemaah tabligh keluar di jalan Allah, putus daripada dunia luar, itu juga kahfi di zaman ini. Tapi syarat jangan bawa telefon lah. Kalau duduk madrasah, kalau bawa telefon, masih tak terputus dengan hubungan dunia luar. Pergi keluar jalan Allah pun, kalau bawa telefon, duduk scroll. Dia tengok lah macam ni tak apalah. Kalau duduk scroll benda lain, itu pun masih belum terputus dengan dunia luar. Demikian juga kita berbiat dengan mana-mana tarekah, ikut mana-mana mursyid, syekh, mengikut segala ajaran dan makmulat, sabak yang diberi mereka, itu juga dalam satu bentuk kahfi pada zaman ini. Kita follow mana-mana mursyid, ustaz yang betul akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kan? InsyaAllah itu juga terselamat dalam satu Al-Kahfi. Kita sibukkan diri dalam haramain, pergi bawa orang pergi haji dan umrah. InsyaAllah kita juga termasuk dalam surah Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan kita ada hubungan dengan mana-mana Al-Kahfi pada zaman sekarang ini. InsyaAllah iman kita akan selamat, amal kita akan selamat, akidah kita akan selamat. Dan kita kena mempersediakan Al-Kahfi kita sebelum datangnya Dajjal. La'natullah. Kita kena persediakan diri kita, isteri-isteri, anak-anak kita, kaum keluarga kita, mewujudkan Al-Kahfi di rumah kita sendiri dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bacaan hadis, memperuntukkan akidah mereka sebagai langkah mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Waf'al bina ma anta ahluh. فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الفتنة المصيح والدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah tuan-tuan yang mengikuti live pengajian kita. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman, Allah bagi taufik untuk beramal. Cik Kam-Kama, Pak Cik Yang Mulia Mas Budi Zakaria, Muhammad Bazri, Ibnu Siddiq daripada Sarawak is watching sekarang, baru lihat ke sebelum ini lagi, wallah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala kabul kita semua. Saya sebut nama tak sebut nama, mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima amalan kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum.